Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga program kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya dapat memberi manfaat kepada para peserta. Hadirin hadirat sekalian, untuk makluman semua, program pada hari ini merupakan program anjuran Expo Akademik Kelab Biologi dengan tujuan untuk memberi peluang kepada para pensyarah berkongsi latar belakang penyelidikan, perkembangan terkini dalam bidang sains biologi serta diharapkan agar program ini dapat menjadi satu motivasi baru kepada pelajar supaya menjadi bakal pendidik muda dalam bidang sains biologi serta dapat memupuk minat anda semua dalam bidang ini. Oleh itu, ingin sekali lagi saya ucapkan kepada semua, selamat datang ke Bicara Sains Journey of Academic Discovery siri yang ketiga. Hadirin yang dimuliakan, sebelum program ini bermula, sukacita saya membacakan dan berkongsi sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Profesor Madya Dr. Ng Yong Foo yang merupakan pensyarah di Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan antara graduan PhD dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Tak dengar, tak ada bunyi. Panas. okay, maafkan saya ada sedikit masalah teknikal. Okay. Hadirin yang dimuliakan, sebelum program ini bermula, sukacita saya membacakan dan berkongsi sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Profesor Madya Dr. Ng Yong Foo yang merupakan pensyarah di Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan antara graduan PhD dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang entomologi. Seperti semua sedia maklum, beliau merupakan ketua program biologi FST dan juga penasihat kelab biologi. Selain itu, beliau juga merupakan fellow penyelidikan Pusat Penyelidikan Langkawi UKM Lestari dan fellow pendidikan Pusat Sistematik Serangga UKM. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Madya Dr. Ng Yong Foo untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Okey, terima kasih Cik Saudari pengacara Fazana. Saya nak ucapkan terima kasih dululah kepada Exco dan juga kepada Kelab Biologi untuk menganjurkan bicara sains yang bersiri ini. Ini yang kali yang ketiga. Dan saya berharap acara ini boleh diteruskanlah. Okey, sebab kita ada ramai lagi pensyarah yang banyak lagi yang boleh berkongsi latar belakang mereka dalam pendidikan, dalam penyelidikan, okey, dan juga nasihat mereka kepada semua pelajar biologi. Tujuan saya nak buat bicara ini sangat ringkaslah supaya memupuk minat pelajar biologi dalam kajian, okey, dalam pelbagai bidang kajian biologi.
Okay. So sebelum saya teruskan, boleh saya sharekan slide saya. Boleh nampak tak? Nampak tak? Siap. Dia biar setting lain sikit. Sekejap, saya stop sharing dulu. Okay. Sebab saya tak jumpa slideshow button. Tak keluar dalam Cyber ni. Slideshow. Okay. Ya. Ke bawah. Okay, boleh nampak slideshow? Boleh Dr. Okay, boleh Okay, terima kasih. Okay, selamat pagi semua kepada semua pelajar yang hadir pada pagi ini. Nampak kiang hari kiang kurang partisipan. Mungkin kita kurang penekanan dan pelajar pun tidak hadir. Okay. Kita ada dalam 200 lebih pelajar, tetapi yang hadir pada pagi ini hanya 64 pelajar. So 1/3 saja. Okay, berbanding dengan hari yang bicara siri yang pertama dan kedua lebih ramai. So untuk yang akan datang kita mungkin kita banyak wawarkan maklumat ini dan kita galakkan pelajar hadirlah. Sebab yang ni bukan pensyarah nak memang kita ruangkan masa untuk menyampaikan something yang luar daripada kelas kuliah. Okay. Okay, saya nak mulakan dengan pembentangan ini dengan beberapa bahagianlah dalam perjalanan journey of academic discovery ini. Terutamanya dari segi early life, personal life saya, my parents dan juga my family, dan juga latar belakang pendidikan saya, dan seterusnya pendidikan di sekolah menengah dan juga di universiti. Okay. Dan juga penyelidikan saya dengan collaborator dari luar negara dan juga collaboration, dan juga sedikit nasihat saya kepada para pelajar, untuk mereka sedar dan juga mungkin dapat membuat perancangan yang lebih baik daripada pensyarah mereka. Okay. So kadang-kadang kita lihat banyak perkembangan dari segi perjalanan kerjaya, dari segi perjalanan pendidikan, kalau lihat dari prolatif sampai ke Pobadro. Okay. Kadang-kadang
di luar jangkaan. Okay, di luar jangkaan. Memang apa yang peluang yang ada, kita cuba pertimbangkan dan kita cuba fikirkan yang terbaik untuk diri sendiri. Saya rasa yang itu perkembangan yang memang ada trend yang nampak macam itulah. Okay, dia berlaku secara spontan. Okay, secara spontan. Dan yang ini ialah family saya. Okay, ini ayah saya, ini mak saya. Dan mereka sekarang pun lebih kurang 70 tahun dan 80 tahun tinggal bersama saya dekat Kajang sini. Okay. Saya berasal dari Kuala Terengganu, lahir di Hospital Besar Kuala Terengganu, dan ayah saya ialah seorang tukang perabot dan mak saya ialah pembantu di restoran lah. So kedua-dua parents saya tidak mendapat pendidikan lah yang secukupnya. Mak saya memang tak boleh baca lah. Okay. Dan ayah saya boleh baca sedikit bahasa Cina, tapi yang lain-lain bahasa Melayu boleh. Okay. Boleh tulis. Tapi pendidikan mereka ayah saya sampai darjah 5 saja. Okay. Dan mak saya pun sekolah rendah saja. Okay. So inilah keluarga, latar belakang sedikit keluarga saya. Saya ialah anak yang kedua dari family 4 lelaki. Okay. Dan abang saya yang 2 tahun lebih tua daripada saya telah meninggal sebabkan sakit pada masa saya darjah 6. Okay. Dia dapat kanser darah, leukemia, dan dia meninggal. Dan saya ada 2 orang adik lagi sekarang menetap di Singapura. Dan ini ialah my wife dan anak saya, seorang perempuan dan seorang lelaki. Ini gambar yang dekat Zoo Melaka lah. Okay. Itu tempat yang kami suka pergi sebab Zoo Melaka antara zoo yang kami rasa lebih mesra alam sebab dari segi suasananya yang dilindungi oleh pokok dan sebagainya. Okay. Dan juga haiwan dia pun agak sihat dan dia punya susunan agak menyeronokkan, especially bagi kanak-kanak lah. Okay. Dan ini ialah saya pernah tinggal di Jetih, seberang Jetih. Okay. Kalau siapa yang dari Terengganu, especially dari Besuk, mereka akan tahulah. Okay. Seberang Jetih itu dia kena cross satu jambatan Sungai Besuk. Okay. Dia kena cross satu jambatan yang besar dan sungai itu selalunya banjir apabila berlaku musim hujan. Memang kadang-kadang laluan tu memang terputus. Okay. Kita tak boleh pergi ke bandar. Okay. So inilah rumah tuan tanah. Okay. Sebenarnya rumah saya di sebelah ni dah dijadikan workshop. Okay. Saya pernah balik ke kawasan itu untuk lihat dan antara suasananya di belakang ni banyaklah pokok durian. Okay. Pokok durian, pokok rambutan. So bila dah musim buah memang especially masa budak-budak tu memang kami sukalah. Okay. Kita boleh makan buah dengan percuma. Dan juga buah durian kalau pagi-pagi jatuh ada bunyi durian jatuh memang kita pergi kutip. So kadang-kadang tuan dia pun marah. Okay. Sebab dia pun setiap hari kira durian dia. Okay. Dan saya tinggal di sana sehingga saya tingkatan 1 dan saya pindah ke Kuala Terengganu. Inilah kedai kilang bapa saudara saya lah. Saya memang tinggal di sana, tinggal di atas kedai ini dan saya memang selepas sekolah memang saya bantu dia buat kerja lah. Okay. Kedai besi. Okay. So saya memang belajar untuk memotong besi, okay, dan kadang-kadang memasak atap di kilang. Okay. Itu adalah perjalanan saya. Okay. So bukan seorang anak yang keluarga yang berada. Memang kita kena kerja dan kita kena belajar. So perjalanan saya agak banyak halangan lah.
So dari segi itu saya tidak menyesa, okey, dan saya tidak menyalahkan mana-mana. Itulah nasib saya dan itu adalah cabaran yang saya kena hadapi, dan juga saya belajar sepanjang proses itu, okey, dan saya belajar lebih berdikari dan lebih yakin dan lebih kuat semangat, okey, untuk mencapai apa yang saya cita-citakan. Okay. Saya tinggal di sini sehingga ke Form 5, okay. Dan selepas itu mak saya dah, parents saya dah pindah ke Kuala Terengganu dan saya tinggal bersama mereka lah. Okay. So ini ialah semasa di sekolah rendah, inilah tempat yang saya selalu pergi. Okay. Masa tu memang TV, kita ada TV je, kita ada 3 channel je. Okay. Mungkin lepas tu ada TV3 memang kita sukalah. Okay. Inilah tempat yang kita selalu pergi setiap hujung minggu. Okay. Kita pergi ke hutan atau belatan. Okay. Sungai dia memang cantik. Ini ialah gambar yang saya pergi ambil semasa saya buat persempelan di sana. Okay. Dah beberapa kali kita pergi, saya melawat balik ke kawasan itu, dan selepas berhentinya pembalakan memang sungai dia jernih. Okay. Dan satu lagi ialah hutan latar tembakau. Yang ini ialah sebenarnya atas, kalau jalan atas lagi ada air terjun latar tembakau. Memang mereka cakap ada 7 tingkat. So kawasan inilah yang saya selalu pergi dan saya suka. Okay. Sampai sekarang pun saya suka dan saya ambil gambar ini masa saya balik ke sana tahun 2016. Okay. Bersama dengan Dr. Lori dan bersama dengan Dr. Chong, okay, kita pergi collect dragonfly dekat sana. So memang nostalgia lah bagi saya, okay, tempat-tempat yang ini. Mungkin dari segi pendedahan itu juga saya makin bila saya dah meningkat umur, saya rasa lebih suka pada alam sekitar, okay, dan saya cuba membuat kajian tentang serangga. Okay, inilah sekolah saya. Okay. Saya belajar di sekolah Chunghua di Jetih, darjah 1 hingga 6. Saya tidak hadir sekolah kindergarten. Okay. Saya tidak hadir sekolah kindergarten. Dan saya pergi ke, selepas itu habis di sekolah rendah, saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah Tengku Mahmud 2. Dan saya masa di sekolah rendah, disebabkan saya tidak pergi ke saya tidak pergi sekolah tadika dan saya tidak ada basic. Saya tidak ada basic. Baca ABC pun saya tidak pernah. Saya masuk darjah 1 memang terus zero, tak ada knowledge. Okay, so, bila saya pergi ke darjah 1 hari pertama, semua orang dah boleh menyanyi, dah boleh baca. Okay, saya rasa ada 2-3 orang lagi yang tidak boleh membaca. Okay, so dalam bahasa Cina pun, dalam bahasa Melayu pun, memang sebab saya tidak pernah mengambil kelas tadika, so memang tak ada basic. ABC pun tak tahu. Okay, ABC pun tak tahu. So keadaan itu berlanjutan sampai darjah 6. Can you imagine or not? Okay, memang saya tidak boleh membaca. Okay, dan bila saya dah habis sekolah rendah dan saya pergi ke sekolah menengah, hari yang pertama seorang cikgu yang panggil setiap pelajar membaca bahasa Melayu lah. Okay, saya dah ada seorang lagi kawan saya memang tidak boleh membaca langsung. So inilah cikgu Makizu Mustafa. Okay, masa tu dia punya rambut panjang lagi. Okay, Cikgu Mustafa ni ialah orang yang pertama yang mengajar saya BA bar, BE bar, BIB. Dialah orang yang pertama. Okay. Disebabkan saya punya rumah dekat kampung Melayu dan saya memang boleh cakap Melayu lah.
Okey, kawan-kawan saya dekat kampung, sebab kadang-kadang kita pada waktu petang tu memang kita naik basikal pergi ke sungai, okey, dan masuk ke hutan. Okey. So itu kelebihan juga bagi saya. Bila saya boleh baca dan saya boleh faham. Okey? Sebab saya boleh bercakap. So saya start dengan bahasa Melayu dulu. Memang saya start dengan bahasa Melayu. Okey? Saya baca novel, okey, dan saya baca surat khabar, okey? Dan memang start dari sana, dan pada masa itu SPM saya, bahasa Melayu saya, bahasa Malaysia, saya dapat A2. Okey. Tapi bahasa yang lain-lain bukanlah yang perform. Okey. Dan pada itu saya berada di Sekolah Tengku Mahmud dalam 2 tahun, dan saya pindah ke Kuala Terengganu seperti yang saya bagi tahu di sekolah Chungwa Bising. Okey. Dan bila saya masuk, saya diletakkan di dalam kelas yang terakhir. Okey. Tapi dalam kelas yang terakhir ialah semua budak yang tidak membuat kerja rumah, tapi saya seorang saja yang buat kerja rumah dan siapkan kerja rumah. So saya dekat kelas yang terakhir itu, kelas H kan. Dalam 2 minggu, cikgu nampak ada berlainan dengan budak-budak yang ada di kelas itu, dan dia terus bawa saya, pindah saya ke ke kelas D. Itu kelas yang keempat lah. Okay. So dari sana saya memang belajarlah, belajar dengan lebih bersungguh-sungguh, dan sehingga saya selesai di SPM, dan saya pindah ke sekolah menengah Padang Miding. Okay. So di sinilah STPM saya mengambil STPM 2 kali. Okay. Saya bukan ambil STPM 1 kali. Sebab STPM memang sangat susah lah, especially yang matematik tambahan, khusus yang sangat-sangat susah. Dan saya gagal kali yang pertama, dan saya ulangi kali kedua sebagai calon individu. Okay. Saya pergi kerja ke Singapura 6 bulan, dan saya balik ke Kuala Terengganu, dan saya spend dalam 3 bulan untuk belajar. Dan saya lulus. Okay. Saya lulus disebabkan saya membuat percaturan sedikit. Saya tidak mengambil matematik tambahan sebab terlalu susah, dan saya tukarkan subjek itu dengan ekonomi. So saya ada background ekonomi. Dan ekonomi itu pun juga saya belajar secara sendiri, dan saya lulus subjek itu. Okey, sebab ekonomi kadang-kadang dia lebih kepada membaca dan melihat pada graf dan sebagainya. Okey, dan itulah bila saya dapat kelulusan buat kali yang kedua, dan saya layak masuk ke universiti. So itu memang perjalanan saya bukan secara senang. Saya bukan seorang yang lahir dengan cerdik pandai, okey. Bukan macam Polatif darjah sekolah rendah dia, kalau lihat pada apa yang dia sebut, memang dia pelajar yang cemerlang lah. Okay. Kalau darjah 1 sampai 6 memang nombor 1, 2 itu memang orang yang pandai lah. Okay. Okey, semasa di sekolah menengah, saya terlibat dengan pelbagai aktiviti. Saya agak aktif lah. Saya terlibat dengan kelab pencinta alam, environmental club, dan saya mengambil beberapa position, dan saya juga kelab hoki, sebagai kapten, dan saya juga minat dengan Chinese drum. Dia orang cakap ada 24 drum yang besar-besar ni. Dan pada peringkat inilah masa saya form 4, form 5, so kita banyak persembahan. Di Dewan Orang Ramai, di masa ada perayaan dan sebagainya. So itulah antara aktiviti yang saya rasa sangat tidak boleh lupa lah. Dan saya juga terlibat dengan SCAP, dan saya pernah
hadir Jamboree Camp. Okay, Jamboree Camp di Kuala Lumpur. Okay, first time kami dengan kawan-kawan saya masa itu darjah Form 4 ke, okay, datang ke KL. Saya rasa dekat area Segambut ke, okay, dekat area Segambut. Kita pergi ke sekolah tu dan kita mengambil Jamboree Camp. So time itu semua knowledge pun tak cukup dan kita dipanggil untuk masak dan sebagainya. Masak pun semua dah nak apa dia nak buat api pun mengambil masa yang lebih lama daripada orang lain. Okay, dan saya juga terlibat dengan kelab matematik walaupun saya kurang baik mahir dalam kelab matematik, dan saya terlibat dengan sebagai ahli atlet di sekolah juga, sehinggalah saya pergi ke apa dia sekolah STPM pun saya mengambil acara javelin. Okay, sehingga saya mendapat hadiah yang silver di peringkat daerah. Okay. So ini saya share sedikit. Ini ialah gambar yang saya ambil. Okay. Gambar yang saya ambil di Australia National University pada tahun 2009. Okay. Semasa saya buat attachment. So kampus dia cantik. Okay. Ini antara gambar-gambar yang saya ambil dari sana. Okay, saya memang suka ambil gambar. Okay, inilah my journey at Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, saya masuk di UKM pada tahun 1997 dan saya habis pelajaran PhD saya pada tahun 2024. Okay, masa itu Fakulti Sains Hayat. Okay, kita panggil di Fakulti Sains Hayat, dan di bawah fakulti ini dibagi kepada jabatan lah. Okay, ada jabatan zoologi dan saya mengambil BSc dalam bioconservation. Okay, bioconservation sebab saya rasa dia mungkin jadi satu perkara yang sangat penting, okay, untuk melindungi alam sekitar. Okay, sebab itu saya mengambil kursus ini bioconservation. Dan saya masuk dan ada kawan saya yang STPM masuk, mereka masuk 1 tahun lebih awal sebab saya mengambil STPM 2 kali dan saya memang agak lebih senior lah daripada kawan-kawan yang lain. Okay, so tetapi apabila mereka dah selesai belajar BSc, okay, tapi saya masih kekal di UKM lagi. Okay, sehinggalah saya selesai PhD saya. Okay. Okay, ini adalah tajuk tesis saya. Okay, saya graduate pada tahun 2000. Okay, dengan tajuk The Effect of Micromelum hirsutum dan Oxyspora cuticea king leaf extract on second instar larvae of Aedes aegypti. Pada masa itu penyelia saya Prof. Datuk Dr. Abain Kadri. Okay, dia dah awal lah, okay, awal dah meninggal. Seorang profesor yang suka ketawa, okay, suka ketawa, dan saya kena bela larva, okay, dan bela nyamuk Aedes aegypti. Masa itu saya tanya dia, Prof, macam mana saya nak pastikan nyamuk itu tidak mati? Macam mana saya nak cari darah? Dan dia terus bagi tahu saya, masuk je tangan. Saya terkejut masa itu. Okay, masuk je tangan awak, bagi dia gigit. Okay, sebab Aedes tahu. Okay, saya mungkin dapat sakit Aedes. Tapi dia lepas itu dia ketawa, kakak. Dia ketawa memang kuat lah. Kalau dia ketawa memang sebelah bilik ni memang boleh dengar bunyi dia. Okay, tapi dia bagi tahu saya jangan risau sebab Aedes yang di-hatch daripada telur itu tidak membawa virus lah. So adalah selamat saya bagi darah saya untuk pastikan dia ada darah dan dia boleh mengawan dan menghasilkan telur sebab kita nak dapatkan larva dia. Tapi
tidak berjaya, walaupun saya cuba banyak kali tapi tidak berjaya dapat telur dia. Saya pun pergi ke kawasan residential area untuk letakkan air dan juga cawan untuk dapatkan telur, tapi tak berjaya. Lepas itu Prof Abain cuba dapatkan telur daripada IMR. Kalau IMR dia ada satu kertas turas yang penuh dengan telur Aedes aegypti. Okay, so dia bagi tahu saya telur ni boleh tahan dalam 6 bulan. Okay, kalau masuk dalam peti ais lah. Okay, dan saya tidak boleh rendam semua telur dalam air, nanti banyak nyamuk akan keluar pada satu masa. So saya kena ambil satu sikit gunting asid dan rendam di dalam air yang agak suam dan biar dia menetas menjadi larva. So itu adalah experience yang sangat-sangat tidak boleh lupa. Dan pada masa itu ada insiden staff di fakulti di bangunan biologi kita sekarang ni, komplain bagi tahu ada banyak nyamuk dan mereka sampai datang ke lab saya untuk siasat sama ada nyamuk itu terlepas ke tidak. Tapi nasib baiklah dalam sarang itu, kes itu memang tidak bocor lah dan tidak terlepas lah. So kalau tidak mungkin saya akan kena marah. Okay. So lepas saya itu saya lanjutkan pelajaran saya master, sebenarnya master in environmental management lah di bawah Lestari, bukan bawah pusat pengajian Siswazah masa itu. Okay, dan tajuk saya ialah heavy metal content in water sediment, some selected aquatic plant from ex-mining pond of Bido, Perak. Okay, so ini ialah dengan Prof Maimun dan juga Dr. Ang Lai Ho, okay, dari Frame. Okay, Frame ada satu stesen kajian di Bido. Okay, siapa dari Bido mungkin akan tahulah. So dan yang seterusnya PhD saya ialah tentang serangga lah, okay, the diversity of selected insect of disturbed and undisturbed dendrocarp forest, and if possible use as a biological indicator of habitat disturbances and environmental pollution. Okay, so ini PhD saya. Stesen kajian saya ialah di Pasoh. Okay, so susah jugalah, okay, nak buat research insect ni sebab dia kena trapping banyak. Okay, so inilah supervisor saya, okay, Prof Datuk Dr. Abain Kadri. Memang saya tak jumpa gambar dia pun. Okay, masa tu memang tak ada kamera dan kita tak ada phone yang ada kamera masa tu. Okay, saya cari dalam internet pun saya tak jumpa gambar Prof Abain. Okay, dan cuba cari dalam rekod UKM pun tak ada gambar Prof Abain. Dan ni adalah Prof Maimun. Okay, Prof Maimun dah bersara, dah lama. Ini adalah co-supervisor saya masa saya buat master. Dan ini adalah Prof Idris, supervisor saya masa PhD. Dan Prof Idris ni ramai, dia mendidik ramai pelajar, termasuk juga Dr. Sama, okay, Dr. Isfa, okay, ini adalah student dia. Okay. Dan ini Dr. Supadi, memang masa tu dia manager dekat Pasir Poros lah, sebelum dia menjadi admin dekat Frame, okay, dan dia pun co-supervisor saya. Okay. So ini adalah sedikit gambar yang saya ambil dekat Sungai Bebah pada tahun 2010 masa saya buat penyelidikan dekat sana. Okay. Suasana di Sungai Bebah ni, tepi hutan ni dah clear, okay, telah dibalah, okay, dan air sedimen dia dah menjadi, sungai ini dah makin cetek, dan ini rumah orang asli lah, memang dia suka tinggal di atas ni, dan air dia memang warna merah, okay, disebabkan bahan organik ya daripada pokok di sekeliling itu. Okay. So ini ialah paper yang pertama yang saya hasil, okay, masa saya buat MSc saya, okay, dan Dr. Ang cuba publish dalam COSTAM, iaitu Proceeding of Malaysian Science and Technology Congress pada tahun 2001 di Kota Kinabalu lah. So ini memang paper yang pertama lah saya tulis. Okay, banyak yang saya tulis, banyak dia correct lah. Yang first time saya memang belajar
untuk menulis paper untuk diri sendiri. Okay? Dan kawasan kajian saya ialah di Coldstream, di Bido lah, ada 2-3 tapak kajian. Okay? Satu di Coldstream. Okay? So ini ialah masa saya buat PhD di Paso. Ini ialah 50 hektar di Paso. Okay? Memang setiap kali saya pergi, kena jalan kaki masuk ke 50 hektar dalam 2 jam jalan kaki. Okay? So saya pasang mileage strap di atas kanopi. Dan pembantu saya ialah my wife lah. Okay? Sampai sekarang. Okay? So kami memang dari pagi kita masuk dan kita pasang sampai ke petang. Okay, so ini kita makan juga dalam hutan lah. So biasa untuk 1 tahun. Okay, setiap weekend saya kena pergi ke Paso. Okay, dan masa itu saya tidak ada scholarship. Saya bergantung kepada tuntutan sedikit daripada Proidis untuk bantu saya daripada grant lain dia, okay, untuk pergi bayar minyak dan bayar penginapan. Okay, so memang untuk 1 tahun lah. Okay, sebelum saya dapat scholarship Zamalah pada tahun yang kedua, okay, masa tu saya lebih senang lah. Okay, bila saya dah dapat Zamalah UKM untuk support saya. 1 bulan saya rasa dalam 1,800 untuk cukup untuk saya bayar untuk pergi ke kerja lapangan dan sebagainya. Okay. So ini ialah layout persampalan saya di hutan Paso. Memang saya bayar untuk orang asli panjat pokok itu naik ke atas untuk ikat tali pada dahan pokok, dan saya gunakan tali untuk puli dan juga untuk naikkan dia sehingga ke atas kanopi. Okay, dan saya pasang banyak. Okay, kalau dalam itu ada dalam 10 biji dengan transit 3 transit. Okay. Okay, inilah serangga yang saya dapat semasa penyelidikan PhD saya. Okay, so kalau lihat di sini memang ada banyak spesies lah yang tak boleh cam sampai ke spesies level. Okay, ini adalah satu kekurangan yang kita hadapi lah, sebab dari segi rujukan, bahan rujukan dan juga spesimen rujukan, kita tidak cukup untuk memastikan peringkat spesies. Dan yang boleh kita ialah yang boleh cam sampai spesies ialah Xanthopimpla, okay, dan yang lain-lain memang susah lah. Okay. So ini ialah semasa PhD, okay, saya juga buat persampalan di Bukit Nanas, itu di tepi hutan KL Tower, okay, dan kita dapat satu spesies baru, okay, dan kita namakan Xanthopimpla nanaensis. Untuk spesies ini seekor saja yang kita dapat, dan selepas itu daripada persampalan di Semenanjung, di seluruh Semenanjung Malaysia, memang kita tidak menjumpai spesies yang sama. So dalam keadaan ini kita kalau hutan ini hilang, spesies ini kebanyakannya hilang lah. Okay. So agak unik spesies ini, dan saya juga buat semasa pameran UKM Innovation, okay, Research Innovation, dan juga buat satu poster untuk pameran, dan kami dapat hadiah silver, okay, untuk poster ini. So dan ini adalah beberapa paper yang saya tulis untuk proceeding dan juga untuk journal, okay. So antaranya kebanyakannya berkaitan dengan diversity di antara hutan yang terganggu dan juga tidak terganggu. Okay. So yang ada dan juga ada berkaitan dengan faktor abiotik sebagai preliminary study. Okay, yang ini ialah gambar yang saya ambil di Sydney semasa saya buat attachment di Canberra.
dan saya pergi ke Sydney sebelum saya balik dan saya ambil gambar pada tahun 2009. Okay. Dan semasa permulaan saya sebagai tutor di UKM pada tahun 2004, okay, selepas saya tamat PhD, saya mohon banyak universiti. Setiap universiti saya memang hantar surat. So, tetapi mungkin nasib juga saya, okay. UKM ambil saya sebagai tutor, okay. Dan masa itu prolatif dekan hampir sebelum dia habis dan Prof Aminah ambil alih, okay, sebagai dekan Fakulti Sains Hayat masa itu, okay. So saya juga berpeluang mengikuti beberapa ekspedisi yang bagi saya sangat menariklah. Okay, ekspedisi Malabis ini yang dianjurkan oleh Akademik Sains Malaysia. Okay, satu ekspedisi yang sangat besar, okay, melibatkan lebih daripada 100 penyelidik, profesor daripada semua universiti. Okay, kalau lihat di sini, mungkin separuh ataupun lebih daripada separuh dah retire. Okay, kita ada Prof Datuk Laili, okay, Cik Kamarudin, Prof Laili, Prof Ramli, okay, yang ni Prof Ramli pun retire, Prof Ikram, okay, Prof Awah Kamarudin, okay, Dr. Samsul, kenal tak? Okay, masa ni Dr. Samsul masih belajar lagi. Okay, Prof Abu dari USM, okay. So ada Prof Azlan, okay, dari UM ke saya tak tahu, UKM, okay, Prof Azlan dari UM, Prof Ibrahim Kumo, Prof Lai daripada UM, dia ni pakar very famous, pakar bedah sejong, okay, daripada UM, Prof Yong dari UM. So ada yang biologi, ada yang kemis, okay, ada yang ekologi, ada yang botanis. Okay, botanis pilih dia proaktif lah. Okay, ni kawan saya Dr. Amin dari UMT. Okay, beliau pakai ikan lah. Okay, memang saya suka mereka tangkap ikan sebab mereka gunakan shocker. Okay, shock ikan dan dia dah boleh dapat ikan. Dan ni adalah orang-orang yang saya respect lah. Okay, dari segi sumbangan mereka ke dalam bidang biologi, okay, especially proaktif. Okay, memang dia publish banyak paper dan dia menyelia ramai pelajar, okay, dan pelajar dia pun sekarang ramai yang bekerja di Jabatan Hutan dan yang berpangkat tinggi, okay, yang posisi yang sangat tinggi. Dan Prof Yong juga banyak membantu saya, okay, dan banyak memberi galakan. Selalu dia akan bagi spesimen, suruh saya buat ini, okay, ataupun tulis paper, dan kita pun ada publish beberapa paper lah, okay. Dan semalam pun saya baru jumpa dia, okay. Dia pun dah tak sihat dan dah jatuh sakit lah sekarang ni, okay. Okay, antara aktiviti yang rasa tidak boleh lupa ialah bila ada penyelidik dari luar negara, okay, datang dan sebagai pensyarah muda, okay, kita boleh turut serta, okay, dan belajar daripada mereka. Okay, yang ni Prof Dr. Key Vance Attenborough, I think Dr. Samar punya supervisor, okay, kalau tak silap saya. Cik Roslan, okay, siapa yang pelajar tahun 1 yang baru selesai PU baru ni, mesti dia kenal Cik Roslan, Cik Fauzi, okay. So kita dengan bawa manuskrip dan Dr. Keys ini ialah pakar Hymenoptera, okay, braconid yang sangat famous, dia describe banyak spesies, okay, dan dia memang hebat lah, okay, dalam sini. Ni Dr. Isfa masih muda lagi, sebelum dia pergi ke Jerman ke, okay, semasa dia masih join kita untuk persampalan ini. Okay, ini di hutan Paso, kita pergi ke hutan Paso. Sometimes kita bersama dengan
pendidik di luar negara, kita pun juga memahami budaya mereka. Sebab saya tinggal satu bilik dengan Totoki sini, saya agak terperanjatlah bila sebab kita share twin room, okay, single twin, dan dia tidur, dia suka pakai spender je. Saya pun terkejut juga masa itu, sebab kan tak biasa kan, dua-dua lelaki, kalau biasa kita memang kita pakai seluar pendek ke ataupun t-shirt ke. Tapi dia ni dia pakai seluar pendek je, okay, seluar dalam je untuk tidur. So memang terkejutlah, tapi saya memang tidur selesa lah, sebab saya letih pada hari siang dan malam. Lepas the next day dia bangun, oh dia cakap you tidur sekelip mata saja. Dia cakap, you cakap good night, then after that you straight away tidur. So baru saya tahu, okay, saya tidur memang cepatlah. Okay. Okay, ini ialah Malaysia Torres Science Foundation Award. Okay, saya dapat award dalam 30,000, okay, award daripada syarikat Japan, okay, Japan Malaysia Friendship Year, dan dia memang satu Malaysia Torres Science Foundation ni setiap tahun dia bagi grant penyelidikan, okay, dan ini Dikes Proyati, ini sebab Dikes projek Dikes dapat masa itu, okay, dan Proyati pun pergi, okay, dan saya dapat satu grant yang asing, okay, ini Prof Yong sebagai ahli jawatan kuasa dalam MTSF, okay. So memang ini belakang ni ialah saya rasa yang ni ialah duta dari Jepun, okay, duta dari Jepun. So ada ekspedisi di Belumut, okay. Saya masa itu dah mula membuat kajian trips dan banyak collect spesimen trip daripada daun yang kering, okay. Sebab tu bila saya sampai ke ekspedisi ni, kawasan base camp dia, banyak tebang dahan-dahan, dan itulah kawasan yang saya dapat banyak spesimen di sekeliling base camp itu, okay. Dan juga banyak ular, okay. Saya nampak sarang ular. So apabila saya pergi collect, saya nampak ular kecil, dan pergi ke area yang lain nampak lagi ular. So 2-3 kali jumpa saya rasa ular kobra, okay, anak dia, dan mesti ada dia punya induk dia. So bila saya dapat first grant yang pertama untuk kajian Tasnoptera, okay, saya buat perancangan pergi ke attachment di CSIRO, iaitu ke Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation di Canberra, Australia. Okay, attachment saya di sini adalah sebulan saja. Okay, saya masa tu saya pergi, saya belajar daripada zero. Okay, dari membuat slide, dan saya ambil gambar semua bahan yang dipakai, okay, untuk rekod saya, dan saya balik ke sini, saya beli chemical ini, dan untuk membuat slide yang sama macam Dr. Lauren Mount ini. Dr. Lauren Mount ini ialah resource person international, okay, dia sangat hebat. Dan banyak new species dia buat, dan banyak dia bantu pelajar daripada Iran, dari Japan, okay, dari Taiwan, dari Brazil, okay, dia ada banyak collaborator, okay. Dan salah satu dia saya masih collaborate dengan dia sampai sekarang, okay. So satu pengalaman yang sangat baik untuk saya bila buat attachment di luar negara, kita belajar perkara yang baru. Saya pergi ke sana, saya belajar tentang teknik membuat slide, dan juga kami cuba untuk ID spesimen daripada Malaysia. Okay. Dan pada masa itu saya juga cuba korek semua bahan rujukan dia di dalam amari dia. Okay. Saya buat scanning dan sebagainya. Dia pun terkejut sebab saya pergi ke sana bukan hanya setakat belajar teknik ini, tapi
tetapi mengambil bahan-bahan rujukan itu. Sebab bahan rujukan itu ialah satu rujukan bila kita dapat spesies yang kita tak pasti, kita kena refer kepada artikel-artikel yang berkaitan dengan genus itu dan kita dah identify. Kalau kita tak ada artikel itu, kita tidak boleh pastikan spesies mana. So kadang-kadang ada setengah artikel tu memang tak jumpa dekat website, memang request pun tak dapat sebab artikel kadang-kadang dia local publish. So ada banyak artikel yang memang susah nak cari. So masa itu setelah saya pergi dan saya cuba dapatkan sebanyak mana rujukan yang ada. Sebab itu sampai sekarang saya boleh identify spesies itu, okay? Dan pastikan new spesies. So ini ialah office dia, memang dekat tingkat atas lah. Dekat bawah ni ialah Australia National Collection, Insect National Collection. Dekat bawah ni ada banyak drawer, saya tak masukkan gambar itu. So Lawrence visit UKM pada tahun 2016. Masa itu saya pun jemput dia bagi ceramah dan ini ialah wife dia, Dr. Alice. Okay, wife dia buat Trichoptera, okay, caddisfly, okay, caddisfly, dan bagi ceramah masa itu dan dia juga melihat koleksi yang saya ada dan kami produce 2 paper daripada lawatan dia. Okay, untuk ini memang dia memang baguslah. Ini Dr. Wahida dekat belakang. Okay. So antara publication yang saya rasa penting dalam kerjaya saya ataupun dalam penyelidikan saya termasuklah kekunci seperti kekunci ini yang boleh membolehkan penyelidik di Asia Tenggara, okay, untuk mengecam subfamily ini sampai ke peringkat general. Okay, so saya rasa paper ini merangkumi 65 genre, okay, dan ini adalah antara beberapa genus yang boleh ID dalam menggunakan paper ini. Dan sepanjang masa itu pun dah bertambah beberapa genus yang baru dalam artikel ini, okay, dan mungkin masa akan datang kita akan update lah, okay, untuk kekunci ini. So kekunci ini akan kekal sepanjang masa sehinggalah ada kita update yang baru, okay. Dan kita supervise satu student, master student dengan Dr. Lawrence, okay, Miss Eo, pada subfamily yang lain iaitu Idolotripinae. So ini pun juga kita buat kekunci untuk ke bahagian sehingga peringkat Southeast Asia dan kita sertakan satu checklist spesies yang ada di Peninsula Malaysia. So ini adalah thrips yang makan spora fungus, okay, sebabkan dia punya stylet dia lebih besar, lebih luas dan dia adalah pemakan spora kalau lihat di sini. Okay, so macam-macam rupa bentuk lah, ada yang mata dia panjang, okay, dan ada yang dia punya front dia lebih projection, lebih panjang, okay. So ada karakter dia yang very specific, okay, yang very specific. So dan juga sepanjang pendidikan itu saya juga dapat spesies baru, okay. Contohnya spesies Triotrips. Triotrips ini agak berbeza dengan trips yang lain, sebab dia rupanya agak sama dengan penyengat, okay, wasps. Tetapi bila kita letak dia atas slide ini, itu, dia punya sayap ni memang sayap yang berambut lah, okay. So boleh lihat sini, yang ni ialah jantan, yang ni ialah betina. So biasanya saiz yang betina lebih besar daripada jantan lah, dan juga warna betina pada betina, spesimen betina juga lebih cantik, okay. So kalau dilihat di sini, dia punya karakter dia banyak sitih, okay, pada bahagian kepala dia dan memang cantiklah spesimen ni. Dan kita
namakan dia sebagai Triotrips maudi. Itu kita namakan atas nama Lauren, Lauren Mau. Yang ni ialah another new species yang saya describe, species Amalothrips, dan kita namakan Amalothrips noazlani. Sempena nama VC, sekarang Tan Sri Azlan. Dan memang spesies ini agak special sebab dia telah 50 tahun tak pernah ada rekod spesies ini, Amalothrips, tetapi yang first record dekat India, dan selepas itu 50 tahun tak pernah jumpa, dan kita jumpa di Peninsula Malaysia, dan kita dan itu adalah spesies yang baru, the second species lah, untuk jenis ini. So kita namakan atas nama BC UKM, itu noazlani. Dan yang ini juga satu paper yang saya rasa agak menarik. Spesies baru ini saya jumpa semasa ekspedisi ke Bukit Balatan di Terengganu. Dan saya tidak jangka di daun pandan ada trips, dan saya masa ekspedisi itu saya dapat beberapa individu, dan beberapa individu tidak cukup untuk describe satu new species sebab kita perlu banyak, dan kita perlu tengok dia punya variation dia, morphology variation ataupun color variation dia. So saya pun tulis kepada Lauren, dan Lauren kata spesies ini memang tidak pernah jumpa, dan at the same time kita refer kepada penyidik dari Jepun. Dan Jepun di Jepun kata dia pun pernah collect spesies yang sama tetapi rupa yang berbeza. So yang menariknya, dan kita combinekan kesemua spesimen dari Jepun, dan dari Malaysia, dan dari Australia. So di spesies yang kita dapat dekat Malaysia, saya namakan dia sebagai Pandano. Genus baru, genus baru, Pandanothrips, pandan. Sempena nama pandan. Dan untuk spesies Malaysia, saya terus bagi dia Pandanothrips wangi. So menunjukkan kepada pokok host dia itu pandang wangi. So satu penamaan yang sangat menariklah bagi saya. Dan spesies yang dapat dari Jepun ialah dipanggil sebagai Pandano ukioensis, dan satu lagi spesies yang dapat dari Australia dipanggil sebagai Halingi. Halingi ialah nama kolektor dia kalau tak silap saya. Uensis ialah nama tempat Masami dapat spesies ini. So satu pengalaman yang menunjukkan kolaborasi di antara tiga negara di Asia Tenggara, di Asia, dan juga Australia. Sangat menarik bagi saya lah. Dan sepanjang itu juga saya cuba buat kajian juga pada trips yang ada pada pokok tanaman, dan saya dengan Encik Saiful dari MADI juga kami keluarkan satu kekunci untuk kegunaan pihak penyelidik di MADI, di MADI untuk membantu penyelidik di MADI untuk mengenal pasti spesies trips yang ada pada tanaman. So kita harap dengan kekunci ini, the economical important trips for Malaysia with a key to species. So kita harap kunci ini boleh membantulah dengan gambar-gambar dia yang ada. Dan kita agak spesifik untuk paper ini, kita cuba highlightkan setiap karakter yang kita mention dalam kekunci untuk membantu especially staff yang tengah berlatih, untuk membantu mereka mencam spesies especially spesies perosak lah. So selain itu saya juga publish artikel dalam magazine Naturalist. Actually yang ni ialah
second artikel okay, Thrips Dasynospora, the unfamiliar insect. Memang tak ramai yang kenal. Okay, so ini satu artikel. Actually ada satu artikel masa saya publish dekat Naturalist ialah masa saya buat PhD. Itu Thrips nanaensis. Okay, cerita tentang apa dia new species yang kita jumpa di Bukit Nanas. So ini adalah dua artikel yang saya produce lah so far. Okay, sebab tapi yang first artikel tu saya tidak dapat tunjuk sebab pindah bilik tu sebab banyak buku dah masuk dalam kotak dan simpan dekat dam. Okay, dan saya tidak ada masa nak balik ke cari dekat dalam kotak lagi lah. Okay, so ini adalah gambar yang saya ambil baru-baru ini di Keteh Petrokimia Plant. Okay, siapa daripada Kemaman Keteh, ini adalah gambar yang saya ambil lah dari sana. Saya memang suka ambil gambar. Okay, itu sambil sampling, sampai travel, kadang-kadang saya memang suka ambil gambar. Okay. Ini ialah Dragonfly Hunter. Selain daripada kajian Thrips, saya juga bekerjasama dengan Lori dan juga Dr. Chong lah. Okay. Mungkin bukan bidang utama saya. Kadang-kadang saya juga tetapi setiap tahun kami ada kerja lapangan lah. Okay. Pergi ke merata tempat lah. Kami pergi ke Cameron Highland, kami telah pergi ke Wang Klian, kami telah pergi ke Kuala Tahan, okay, Gunung Berlumut, okay. Selain daripada LSPC, kami pergi ke Asingan, okay. Memang untuk dapatkan spesies dragonfly yang ada. Contohnya spesies ini ialah Cratilla metallica, okay, dan spesies ini Siratrion, okay, dan sebagainya lah. Dan spesies ini ialah Atria wata, okay, ini jantan dan betina, spesies yang sama. Okay, inilah semua gambar-gambar yang saya ambil sendiri, bukan gambar daripada internet. Okay, memang saya tak perlu ambil gambar daripada internet pun. Okay, so kami dapat grant, okay, daripada Muhammad bin Zahid Species Conservation Fund. Projek ini 2 tahun. So inilah belakang ni ialah Gunung Stong. Okay, kami pergi ke Gunung Stong. Ini adalah Ali pun dah retire, dia driver kita masa tu. Kita boleh naik dengan Ford Ranger dia, okay. Dan ini ialah masa dekat Wang Kliang, Lori sedang collect dragonfly, okay. So inilah antara spesies yang Euphra masoni, spesies yang kita dapat. Banyak lagi lah, actually banyak spesies. Okay, kita dapat setiap kali kita pergi ke Pusat Pelan, mesti kita akan dapat dalam 50 ataupun 60 spesies. Okay, 50 atau 60 spesies dragonfly, dan kadang-kadang kita jumpa spesies new record dan kadang-kadang kita jumpa spesies baru. Okay, so dari dragonfly di Peninsula Malaysia asalnya dengan Oakbird, buku dia daripada 230 lebih spesies kan, dan kita sehingga kini dah tambah jadi 280 lebih, I think. Okay, tapi ada spesies yang tidak dapat jumpa dah. Okay, especially spesies yang Asinidae, spesies yang atas kanopi memang dah susah nak jumpa. Okay, banyak kali kita pergi sampling, kita dah tak jumpa dah. Okay, so ini adalah antara spesies baru dragonfly yang kita dapat. Okay, Etonura moros. Okay, antara karakter yang penting kita lihat pada Prothorax dia. Okay, ini ialah dari Bukit Mulu. Dan ini satu lagi kita review dan kita jumpa 2 new species dari Sungai Bebah. Kita namakan MP nimis satu bebah, itu sempena nama Sungai Bebah, dan satu lagi MP nimis Hoiseng. Semasa sampling itu Pro Yong Hoiseng bersama kita, so dan membantu kita, dan kita pun tak masuk nama dia sebab dia bukan background dragonfly, dan kita nama satu spesies untuk dia lah. Okay, so ini antara karakter yang kita guna untuk bezakan spesies yang ada berdasarkan prostigma dia. Okay, warna dia berbeza.
Dan kadang-kadang spesies ini kita perlu dapatkan pack material daripada Leiden. Okay, sebab lori ni dia pernah bekerja di Leiden dan dia boleh akses kepada spesimen ataupun identify spesimen yang ada pada masa itu. Okay. Ini ialah sedikit gambar yang saya cuba ambil semasa dekat Romping, okay, Taman Negeri Romping untuk buku Coffee Table Book yang bersama dengan Prolatif bersama dengan Poyati. Okay. Ini antara gambar-gambar yang saya ambil pada tahun 2021. Ini ialah tukang masak kita. Okay. So dia boleh jadi model dalam apa dia gambar ni. Okay. Memang seronok lah. Okay. Waterfall ni memang cantik. So my piece of advice ni ialah antara sedikit advice, okay, nasihat saya kepada pelajar. Okay. Yang pertama saya nak highlight learn from mistake and cope with failure. Okay. Saya dapati ramai pelajar dengan sesuka hatinya dia mengatakan stres. Bila nak stres, you fikirkan dulu. Okay. So macam mana nak atasi dia dan macam mana nak mengatasi dia, keperasaan you. Okay. So itu adalah sangat penting sebab manusia ni sentiasa didatangi dengan pelbagai halangan dan cabaran. Okay. Dan kita kena belajar daripada itu dan kita kena celik. Okay. Untuk kuatkan semangat kita dan untuk kita terus selesaikan perjalanan kita. Okay. Sampai mencapai matlamat. Dan know the key to success. Ini penting okay? Sebab masa saya belajar dekat BSc, mula-mula result saya memang tak bagus. Tapi saya bernasib baik, saya satu bilik. Lepas itu tahun kedua saya satu bilik dengan seorang pelajar yang cemerlang. Okay? Dia punya PNGK dia setiap PNGS dia setiap semester 3.4, 3.5. Tetapi saya dapati sebenarnya dia bukan talented, okay? Tetapi dia berusaha. Okay? Dia belajar 1 minggu sebelum exam, setiap malam dia belajar sampai pukul 1-2. Okay? Baru saya tahu, oh ya, memang kena belajar tekun baru boleh dapat result yang bagus. Saya pun belajarlah dengan cara itu dan saya punya result pada tahun kedua, tahun ketiga semakin hari semakin baik. Okay. So satu lagi ialah love yourself. Okay. Mesti you mencintai diri you sendiri. Fikirkan beban pada parents, okay, adik, beradik, okay, datuk, nenek, okay. Kita bertanggungjawab, okay, menjaga nama baik mereka dan tidak memberi kesusahan kepada mereka. Tapi sebenarnya kita dah pelajar apabila dah masuk universiti, dah mencapai dikira dewasa. Okay, dah 21 tahun dikira dewasa. Okay, so find your passion. Okay, so carilah, okay, you punya apa yang you rasa you suka buat. Okay, cubalah macam-macam. Okay, listen. Okay, mendengar nasihat parents, okay, cikgu ke, kawan ke, okay. Itu penting okay. So kalau kita tak boleh dengar masuk, memang kita dah tutup pintu, okay. Kita tak boleh bergerak ke depan, okay. So be a lifelong learner, okay. Belajar, okay. Kita belajar, kita reading dan sebagainya, okay. Untuk kemaskan diri kita, okay, untuk cabaran yang akan datang. Okay, so satu lagi yang ini gambar daripada Seri Manjung di Perak. Okay, masa pagi-pagi itu memang warna dia kuning macam itu. Okay, saya ambil gambar ini untuk saya simpanlah. Okay. Okay, ini ialah sedikit gambar serangga yang saya ambil. Okay, ini ialah trips, ialah for trips. Okay, saya tak nak dapat cam ke spesies sebab yang ini trips ni dia kena buat slide, okay, baru dia boleh cam sampai spesies.
Ini adalah antara gambar-gambar yang saya simpan, okay? Dan ada yang saya masuk dalam Facebook saya lah, ada yang saya share dekat pusat Systematic Serangga, okay? Dan inilah satu lagi, the caterpillar of Nymphalidae butterfly, okay? Nampak macam berduri-duri, okay? Memang agak terkejutlah bila saya ambil gambar ni. Oh, memang dia punya structure dia, ini mata dia, okay? Dan inilah mandible dia. Dan inilah black and white spiny spider, okay? Yang ni adalah spesimen yang saya ambil Isnin lepas. Siapa pelajar tahun 1 yang masa kerja lapangan dekat Taman Botani Bangi itu, inilah spesimen, antara spesimen yang saya kutip pada masa itu. Sekejap yang saya bawa balik dan ambil gambar spider ini. Okay, dia ada 1 ekor lah actually, tapi saya fokus kepada muka dia. Okay, itu nampak dia punya karakter yang lebih detail karakter. Okay, inilah kerengga pekerja daripada side view. Okay, so antara gambar serangga yang saya ambil juga. Actually saya ambil banyak spesies. Tujuannya saya nak kumpul dan saya nak buat satu buku untuk diterbitkan pada masa akan datang lah. Tapi bukan sekarang, maybe another 2-3 years saya bercadang macam itulah. Tujuannya untuk memberi promote kepelbagaian di negara kita, dan juga untuk menarik minat especially golongan muda lah untuk menghayati kepelbagaian yang ada di negara kita. Okay. So ini ialah tiger beetle. Okay. Saya sengaja tunjukkan gambar ini, okay, bagi pelajar-pelajar yang nak buat spesimen serangga. So inilah setting yang betul. Okay. So kena setting dengan kaki, okay, yang kemas, okay, dan juga antena dia kemas. So barulah dapat gambar yang spesimen yang berkualiti macam ini. Okay. So itu saja, saya rasa mengambil masa yang agak panjang. Saya rasa 1.5 jam ya. Okay. So terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ng Yong Foo di atas perkongsian sebentar tadi. Semoga setiap baik kata dan idea serta nasihat yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada mahasiswa dan mahasiswi kita, seterusnya dapat menaikkan lagi semangat mereka untuk bukan sahaja menjadi bakal penyelidik muda dalam bidang sains biologi, malah dan apa sahaja bidang yang mereka minati. Baiklah, sekarang kita beralih pula ke sesi soal jawab. Kiranya para pelajar mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan yang ingin tujukan kepada penceramah jemputan, anda boleh membuka mikrofon dan mengajukan soalan tersebut, ataupun anda boleh menaip soalan anda di ruangan chat dan saya akan membacakan soalan tersebut. Assalamualaikum Farzana, MC Farzana. Saya ada soalan untuk Dr. Ng. Oh, Dr. Sama, silakan. Okey, terima kasih Farzana dan semualah, pagi semua, Assalamualaikum. Sebenarnya bukan soalan lah Dr. Alex. Just nak share sikit lah. Kira saya dengar daripada awal sampai habis. Memang kenangan betul Alex Dr. Alex. Banyak cerita. Banyak cerita memang macam ada ya persamaan lah. Sebabnya kalau saya, pada makluman semua lah, saya dengan Dr. Alex ni classmate. So masa bachelor degree so memang kenal Alex ni, Dr. Alex ni memang dah lama lah. Okay, sampai kerja sampai pencen kot InsyaAllah sampai pencen kot dekat sini Okay. Yang keduanya itulah semangat maksudnya kita dengar Dr. Alex punya macam mana dia jalan lalui dia punya perjalanan belajar daripada awal sekolah rendah, tak ada tadika pun tapi boleh berjaya sampai sekarang. So kiranya semangat tu yang kita nak. Maksudnya bukannya kita gagal pada awalnya, kita akan terus gagal. Maksudnya macam itulah. Okay, so saya pun bersemangat sebenarnya.
Okey, saya pun bersemangat mendengar perkongsian Dr. Alex. Okey. Dan Terima dia kasih. juga seorang yang setia. Kalau nak tahu dia setia. Yang Kang tu, isteri dia tu daripada undergrad tu. Tu saya tahulah dia bawa masuk kelas sekali. Okey. Okey. Tahniah Dr. Alex. Thank Okey, you. terima kasih semua. Okay, baik. Thank you Dr. Sama. Okay. Yeah. Dr. Sama memang kawan lama, sangat kawan lama. Tapi saya ni tak banyak gambar yang saya boleh jumpa sebab masa itu memang zaman kita memang tak ada duit untuk beli kamera yang mahal-mahal macam sekarang ni. Phone dah boleh ambil gambar, tapi dulu memang jarang Betul-betul. sekali. Student yang kaya je ada kamera. Ya. Okey. Relax. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sama atas perkongsian tadi. Saya pun agak terkagum dengan perkongsian Dr. Alex semenjak dia punya background. Memang hebat lah. Peserta yang nak tanya soalan boleh membuka mikrofon ataupun boleh menaikkan soalan. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi Dr. Fitri. Saya. Okey, selamat pagi Dr. Alex. Saya tadi dah dengar penerangan daripada Dr. Alex tu sangat menarik lah. Memang lama lah. Memang menarik daripada sekolah rendah lagi sampai ke universiti lah. Tadi yang masa Dr. Alex present tadi, saya ada juga terskip sekejap sebab bateri phone habis. Saya nak tanya yang Dr. Alex, yang pertama saya nak tanya, sepanjang Dr. Alex buat kajian berkenaan dengan trips, berkenaan dengan pepatung ni, berapa rekod baru ataupun sisi baru yang dah Dr. Alex publish kepada dalam jurnal, dalam buku ataupun proceeding? Itu soalan saya yang pertama. Yang keduanya, saya nak tanya, dalam Dr. Alex membuat kajian pendidikan ni, apa pengalaman Dr. Alex rasa paling mencabar dalam hidup sepanjang Dr. Alex buat kajian ni? Dan ketiganya, apa kenangan yang paling manis ketika Dr. Alex membuat kajian? Okey, itu soalan daripada saya, Dr. Alex. Okey, terima kasih Dr. Fitri. Berkenaan dengan bilangan spesies, saya rasa dalam 30 lebih lah. Saya dah describe. Saya tak betul-betul. Saya pernah senaraikan, tapi list tu saya rasa dekat komputer lama saya, dan saya dalam 30 lebih. Ada yang spesies baru, ada yang rekod baru. Okay. Dan buat masa ini saya juga tengah melihat pada spesies yang terdapat pada kanopi hutan. Yang itu pun banyak spesies yang baru. Ada dalam 4 ataupun 5 spesies yang saya dalam proses semak dan sebagainya, dan saya yakin itu adalah spesies yang belum dicam ataupun belum dipeliharkan. Okay, so harap tahun inilah kita akan tambah lagi spesies yang baru itu. Dan cabaran dalam penyelidikan ini ialah ketidakpenentuan dari segi logistik dan juga dari segi persekitaran cuaca. Okay, itu adalah cabaran yang paling serius, paling sukarlah kita di luar kawalan kita. Contohnya buat masa ini saya buat kajian pada bunga didrokap. Okay. Pokok didrokap ni saya rasa mass flowering dia pada yang latest ialah pada tahun 2019. Okay. Dan sampai sekarang dah 4 tahun tidak pernah ada mass flowering lagi. So itu satu cabaran yang sukarlah kita nak tunggu the second mass flowering dan kita boleh dapat bunga yang banyak untuk dapatkan trips yang baru. Okay, so kenangan yang paling manis ialah of course dapat pergi ke hutan dan dapat jumpa spesies baru, okay, dan dapat jumpa bukan hanya spesies barulah, saya rasa jumpa pokok ke, bunga ke, ataupun jumpa keadaan hutan yang cantik, okay.
Contohnya yang baru ni 2021 bila dapat pergi ke Taman Negeri Romping, bila jumpa waterfall Sri Mahkota, itu memang magnificent dia punya feeling dia. Okey, memang cantik. Siapa yang ada peluang dan dapat jumpa tahi gajah pun dah excited lah. Okey, sebab itu memang kawasan yang orang kata high risk lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih Dr. Alex. Okey, ada soalan lagi? Semua tak ada soalan. Okey. Saya jangkakan tiada lagi soalan, Doktor. Okey. So, dengan tamatnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka tamatlah sudah bicara Science Journey of Academic Discovery bagi siri yang ketiga. Alhamdulillah, dipermudahkan segala urusan. Di kesempatan ini, saya mewakili semua ahli jawatan kuasa yang lain ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ng Yong Foo di atas kesudian untuk meluangkan masa bagi berkongsi ilmu dan pengalaman beliau. Semoga setiap ilmu dan bait kata yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Selain itu, terima kasih juga diucapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sudi menyertai program kami pada hari ini. Okay. Sebelum kita mengakhiri program pada hari ini, eloklah kalau kita bergambar terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan. Oleh itu, para peserta diminta untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi bergambar. Dah berapa tahun Fitri, baby tu? Baby awak? Dah buka mic? Dah setahun Dah setahun dah. Dah setahun Okay. Oi, comel. Ada lagi ke yang nak buka kamera? Okay, silakan. Okay, tak ada. Okay, smile. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay. Okay, thank you. Thank you semua Okay. Terus berusaha. Thank you. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini dalam program Bicara Sains Journey of Academic Discovery. Semoga anda semua tidak pulang dengan tangan kosong dan terdapat bekalan ilmu yang dapat dibawa pulang bersama. Saya juga ingin memohon maaf kiranya terdapat sebarang kesilapan dan kekurangan daripada saya serta pihak ahli jawatan kuasa yang lain. Untuk makluman semua, program Bicara Sains ini akan disambung lagi pada sesi yang akan datang untuk siri berikutnya. Diharapkan para pelajar dapat menyertai program ini lagi pada sesi yang akan datang. Dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Sebelum bersurai, para pelajar diingatkan supaya mengimbas QR kod kehadiran atau menekan pautan kehadiran yang telah dikongsikan pada ruangan chat untuk melayakkan anda mendapatkan e-sijil penyertaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih, Doktor.